itulah antara sebabnya untuk kita sama-sama masuk ke surga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita sentiasa berbaik sesama manusia, saling maafi di atas kesalahan dan kesilapan. Ya, tuan-tuan, alhamdulillah saya merasa amat terharu sangat sebenarnya dengan tuan-tuan dan juga sahabat-sahabat yang rapat yang berjuang bersama saya untuk menguruskan surah Haji Maksum ni. Namun saya lebih berterima kasih kepada jawatan-jawatan kuasa terdahulu yang telah sama-sama pada zaman dulu dengan cara dulu untuk mentadbir dan menguruskan surau Haji Maksum. Dan yang saya tahu dan yang saya ingat, pengerusi surau Haji Maksum sebelum ini, yang saya ingat dia, kalau saya mungkin ada yang saya tak sebut, minta maaf, sila beritahu saya. Nah, sebab ada ahli karyah yang lebih tahu berkenaan latar belakang surau Haji Maksum ni. Yang saya tahu yang saya tahu dulu iaitu Allahyarham Muhammad Yatim bin Ali baru meninggal tahun lepas. Ya. Dan selepas itu lupa. Ada ni kat belakang duduk tu. Allahu Akbar, subhanallah. Haji Mohtar. Haji Mohtar ada lagi mantan pengerusi tu. Dia sentiasa memerhatikan perjalanan surah Haji Maksum. Dia pun sentiasa memperhatikan dan sentiasa mengambil tahu perjalanan surah Haji Maksum. Terima kasih Tuan Haji memberi sokongan kepada pengurusan surah Haji Maksum. Dan juga selepas itu disandang oleh Tuan Haji Husin, Allahyarham Haji Husin. Dan lama juga dia memegang. Itulah, dan selepas itu barulah saya takdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurus bersama tuan-tuan sehinggalah ke hari ini. Tapi sebenarnya pun dah cukup lama dah. Mungkin dah sampai masanya kot tahun depan ya. InsyaAllah tahun depan akan diadakan mesyuarat agung pencalonan untuk surau. Tahun ni untuk masjid sahaja. Jadi tahun ni ada pencalonan untuk jawatan kuasa masjid di seluruh Selangor. Cuma untuk masjid Nurul Jannah buat masa ini belum dapat info lagi atau maklumat bila akan dilaksanakan mesyuarat tersebut. Ya. Jadi tuan-tuan boleh datang apabila ada mesyuarat untuk kita tahu siapa yang akan menggantikan ataupun tidak digantikan, siapa pemimpin di masjid. Kita perlu tahu semua tu. Sebab kita sentiasa memerlukan di antara satu sama lain. Walaupun tak selalu, tapi sekali-sekali pastinya perlu ada berjumpa dengan mereka ataupun mana-mana yang dipertanggungjawabkan untuk mentadbir dan mengurus masjid. Contohnya nak minta cop ke ataupun nak nikah kahwin, kena jumpa Ustaz Munir kan. Kita kena kenal siapa kodi kita. Di bawah karyah ni siapa, jadi kita kena kenal. Mudah untuk kita berurusan. Ya. Jadi untuk pemilihan tahun depan, untuk tahun ni surah Haji Maksum sedang membuat persiapan untuk mengadakan mesyuarat agung tahunan yang lama dah tak dibuat disebabkan PKP. Jadi insya-Allah mesyuarat pada kali ini mungkin memakan masa yang panjang sedikit sebab pembentangannya untuk tahun keuangan dan juga aktiviti bagi tahun 2019, 2020 2021. 3 tahun yang perlu dibentangkan. Jadi di situ tuan-tuan berpeluang untuk melihat dan mendengar sendiri pembentangan keuangan dan ke mana duit itu disalurkan dan dari mana datangnya duit itu. Dan berapa banyak jumlah yang telah kita terima dan berapa banyak jumlah yang telah dibelanjakan. Ya? Jadi untuk keuangan ni, secara ringkasnya saya nak maklumkan surah Haji Maksum
telah membeli software untuk kewangan Surah Haji Maksum, yang mana ianya untuk memudahkan kerja-kerja bendahari. Ya, memudahkan kerja bendahari dan untuk menyimpan semua filing keuangan Surah Haji Maksum, dan apabila ada audit dan sebagainya, maka mudah untuk kita mempamerkan ataupun kita mempersembahkan dia punya pengurusan keuangan. Jadi sistem tersebut sekarang ni sedang di-update. Maklumlah kita baru beli, jadi maknanya semua makluman-makluman yang terdahulu kita perlu masukkan. Jadi insya-Allah sedikit demi sedikit kita menambah baik pengurusan dan pentadbiran Surah Haji Maksum. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan yang sentiasa memberi idea dan juga menyalurkan sumbangan dan keuangan untuk mempermudahkan urusan keuangan Surau Haji Maksum. Jadi mudahlah kalau misalnya tak ada duit ni tu, ada keuangannya. Bila kita nak pasang apa-apa, kita mudah. Contohnya sekarang ni kita tengah upgrade lagi keselamatan, iaitu CCTV, pemantauan CCTV, dan setiap pengajian dan tazkirah, termasuk yang saya sedang bercakap ni pun, dia memang ada live dekat FB. Jadi tuan-tuan boleh tengok semula selepas balik nantilah. Okey. Tapi kalau nak tengok semula lah, ataupun kepada yang tak datang ke surau untuk tazkirah dan sebagainya, boleh tengok live FB. Jadi mudah. Tapi itu tidak bermakna memudahkan begitu tak payah datang surau lah, duduk kat rumah je. Tidak begitu ya tuan-tuan. Jangan fikir begitu. Kita adanya untuk teknologi yang ada ini, pertamanya untuk kepada mereka yang tidak dapat hadir dengan sebab-sebab yang tertentu, ya. Tapi kalau tak ada sebab tu, sebaik-baiknya lelaki datanglah solat berjamaah di Surau Haji Maksum ataupun di mana-mana rumah Allah. Dan sekarang ni kita sedang kempen. Kalau tak dapat datang tiap-tiap hari, seminggu sekali pun jadilah. Tak dapat datang seminggu sekali, sebulan sekali pun jadilah. Tak dapat datang sebulan sekali, setahun sekali pun jadilah. Tapi tak mungkinlah tuan-tuan, insya-Allah. Dengan izin Allah, semoga Allah membukakan pintu hati tuan-tuan semua. Saya mendoakan dengan keikhlasan hati saya. Saya mendoakan dengan keikhlasan hati saya, mendoakan kepada tuan-tuan semua, semoga diberikan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mudah, ringan untuk kita datang solat berjamaah di Surah Haji Maksum untuk akhir sini ataupun di mana-mana, tak apa. Yang penting datang solat berjamaah, rebutlah peluang 27 darjat ganjaran pahala. Semua orang tahu. Tapi maknanya kita perlu rebutlah benda tu. Okey? Jadi alhamdulillah kita sedang kempen untuk supaya ramai yang datang solat berjamaah. Untuk makluman tuan-tuan, sebelum ni soft ada, kalau solat maghrib isyak lah yang biasanya ramai ataupun subuh, ada 4 ataupun 5 soft. Tapi sekarang ni dah tinggal 2 ataupun 2,5. Tapi bukan bermakna orang yang dah datang tu tak datang, tak. Sebab dah jadi sikit softnya, sebab softnya dulu pendek jadi sekarang dah panjang. Bila dah panjang jadi softnya jadi 2 atau 3 soft. Gitu. Jadi kalau boleh sekarang kita tambahkan lagi jemaah di Surah Haji Maksum ini solat 5 waktu kepada yang berkelapangan. Ya. Kalau kita bekerja pagi sampai petang ataupun balik lewat, maghrib baru sampai rumah, tak apa, solat di rumah waktu maghrib. Sekurang-kurangnya solat isyak datanglah berjamaah, dapatlah 1 hari 1. Ya. Rebutlah sekurang-kurangnya, kita letak kat situ. InsyaAllah dengan kehadiran tuan-tuan ke rumah Allah ini, maka dia akan bertambah ceria lagi. InsyaAllah dengan bila ceria dan kita akan rasa seronok datang ke sini,
InsyaAllah kita akan rasa gembira dapat bertanya, saling berkenalan. Memang biasa saya amalkan dah. Kalau saya tengok jemaah yang selalu datang dan saya tidak kenal, saya akan tanya. Tegur, daripada mana, tinggal di mana. Dan terima kasih kepada tuan-tuan. Kita pihak pengurusan dah cuba sedaya upaya untuk membuat aktiviti dan sebagainya untuk manfaat kepada semua ahli karya. Ya, untuk ahli karya. Itu tujuannya, tapi kerana Allah Ta'ala. Semuanya dibuat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kami terpilih untuk mentadbir pun kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Jadi di hadapan sekali itu perlu diletak sesungguhnya semuanya dan segala-galanya kerana Allah Ta'ala. Ya, asbabnya barulah kita berusaha untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Terutamanya masyarakat di Korea Surah Haji Maksum. Jadi insyaAllah saya telah mendapat satu nasihat dan juga tuan-tuan. Dan juga supaya ditambah lagi pengajian di Surah Haji Maksum ini. Ya, untuk tambah lagi. Jadi saya terfikir juga, nak tambah tu nak tunggu orang ramai ke ataupun nak tambah pengajian dulu? Antara dua tu, saya tengah fikir tu. Tapi sebenarnya kalau ikut pengalaman yang dulu-dulu, Surah Haji Maksum pengajiannya seminggu hanya sekali saja. Lepas tu kita tak tunggu pun, tunggu orang ramai baru kita buat tambah pengajian. Sebaliknya, kita tambahkan pengajian banyak-banyak, barulah bertambah ramai lagi orangnya. Jadi insyaAllah hasil nasihat penasihat utama bab agama daripada Profesor Madya Dr. Siddiq, insyaAllah dia dah maklumkan kepada saya supaya ditambah lagi. Dengan harapan semoga jemaah di Surah Haji Maksum ini akan bertambah ramai lagi. Jadi tuan-tuan, dalam masa yang sama walaupun tazkirah banyak tajuknya, banyak bahagiannya, sebenarnya saya dah bincang dengan bahagian Biro Agama supaya memaklumkan kepada pentazkirah-pentazkirah memberi ruang kepada jemaah untuk sesi soal jawab. Kadang-kadang kita selalu hari-hari menghadapi apa-apa sahaja urusan dan itulah peluang untuk kita bertanya. Ya, sebagai contoh bab-bab pusaka, ya, bab-bab hukum hakam, macam mana. Jadi mana kat situ peluang untuk kita bertanya. Dan sebenarnya bila kita bertanya, pada asalnya ialah untuk diri kita. Tetapi kebaikannya, secara umumnya masyarakat yang datang pada hari itu akan mendapat ilmu yang kita tanya tu. Biasanya kalau misalnya kata ustaz hanya bercakap sahaja mengikut apa yang ada dalam kitab, kita mungkin kurang dia punya komitmen tu lah dan mungkin ingatan tu kurang sikit. Tetapi bila kita sesi soal jawab, biasanya kita akan teringat, terutamanya kita pula yang buat soalan tu. Biasanya kita akan ingat dan itulah antara salah satu cara saya belajar ilmu. Saya bukannya pandai sangat buat ilmu-ilmu ni. Tetapi bila terima kasih sebenarnya kepada ahli karya yang mungkin pandang kepada saya tahu kot sedikit-sedikit ilmu. Banyak yang bertanya kepada saya. Ya. Contohnya bila contohnya anak susuan, dia boleh tak mewarisi harta pusaka. Contoh. Sekarang ni kita tak tahu perkara tu. Tapi alhamdulillah bila ditanya saya boleh jawab, maknanya walaupun dia anak susuan tetapi dia tidak mewarisi. Tetapi kalau misalnya dibagi sebelum meninggal, boleh sebagai hadiah. Tetapi apabila nak menuntut harta pusaka, tak boleh. Dia tak boleh ikut serta sekali sebab dia bukan pewaris. Kat situ kau perlu faham. Itu kesimpulan saya nak bagi jelas. Banyak-banyak tak boleh. Sebab apa yang saya tahu itu saja. Jadi memang jelas apabila dijelaskan dengan ustaz. Dan kadang-kadang sebenarnya cara saya, alhamdulillah, Datuk Mufti saya bersama Ustaz Anhar Opir kan, Datuk Ustaz Anhar Opir, Datuk Mufti Selangor.
Alhamdulillah, sebenarnya saya bila bertanya secara personal apa-apa soalan, dia akan jawab personal. Bagusnya Datuk Mufti kita. Tapi kalau saya nak mudah dalam dia punya link ataupun web Mufti Selangor pun, di situ ada ruang untuk soal jawab dengan Mufti. Dia akan jawab juga apa-apa saja yang kita muskil. Jadi di situ pada saya untuk kita belajar lebih baik. Kadang-kadang kita duduk kat surau sebab kebanyakannya jarang kita menulis lah apa yang ustaz cakap kan. Tapi tak banyak sikit. Walaupun setengah jam tazkirah maghrib hingga isyak tu, tak banyak sikit, alhamdulillah masuk juga dalam kepala, dalam ingatan kan. Tapi yang lebih berkesan lagi kalau boleh bawa pen, bawa buku dan tulis. Itu lebih berkesan seperti mana kita sekolah dulu. Namun satu lagi strategi yang saya nak kongsikan, iaitu cara belajar macam itulah, rajin bertanya. Rajin bertanya bab ilmu ni, bila kita bertanya insya-Allah kita akan ingat semuanya. Masa pun dah tak banyak dah ni. Tinggal 3 minit lebih. Pengumuman banyak ni. Okey, sedikit pengumuman ya. Pengumuman insya-Allah untuk sumbangan pembangunan Surau Haji Maksum yang terdekat ni kita buka lah, kali ni kita buka untuk kapet yang di sebelah kiri saya ni, yang warna merah tu, untuk kesesaan maka kita perlu ganti juga. Dan dah dapat sebut harga. Keluasan keseluruhan ialah 1,400 kaki persegi dan harganya 22,500 dan dibuka sumbangan kepada orang ramai dalam anggaran sekaki RM15. Jadi sekaki RM15 kalau kali dengan 1,400 kaki persegi, kita akan dapat kutipan sebanyak 21,000. Okey, 21,000. Jadi yang 1,500 lagi tu akan guna duit simpanan Surau Haji Maksum lah. Ya, kita buka. Jadi, tuan-tuan, sumbangan hanya boleh kepada bendahari saja ataupun melalui online banking. Tidak ada kutipan daripada ke rumah-rumah atau sebagainya, dan pihak surau tidak melantik mana-mana AJK pun untuk mengutip sumbangan tersebut. Faham ya? Jadi kalau ada siapa-siapa yang mengutip, tolong jangan bagi. Ya. Maknanya kalau nak bagi ke bendahari ataupun online banking. Kalau misalnya terkenal-kenal jiran, tolong duit ni bagikan dekat bendahari, itu boleh. Tapi kalau contoh ada siapa-siapa datang ke rumah nak buat kutipan, tak boleh. Memang tidak ada. Ya. Okey, pasar pagi Sabtu telah ditukar kepada pasar Minggu dan dibuat pada pagi Minggu pula, daripada pukul 8 pagi hingga 12 ataupun ada sebagainya sehingga 6 petang. Jadi insya-Allah keuntungan itu akan disalurkan untuk akaun Surau Haji Maksum dan digunakan untuk aktiviti pengimarahan dan pengajian. Maka tanpa tuan-tuan perasan, sebahagian walaupun 10 sen akan digunakan, itulah simpanan kita untuk di akhirat nanti dengan izin Allah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membeli kerana Allah dan pihak Surau Haji Maksum akan manfaatkan untuk pengajian dan sebagainya. Ya. Yang seterusnya, kuliah subuh khas. Pada Ahad ini ada kuliah subuh khas yang akan dihadiri oleh pegawai pengurusan masjid dan surau Pait Kelang, iaitu Ustaz Ahmad Kamarul Najam bin Datuk Muhammad Ghazali. Jadi alhamdulillah beliau yang nak datang. Jadi maknanya syukur alhamdulillah Allah menggerakkan hatinya, hati Allah, hati pegawai takbir ataupun penolong pegawai takbir, iaitu Ustaz Ahmad Kamarul, untuk dia buat datang ke sini bagi tazkirah subuh. Ya, datang daripada jauh, tahu tuan-tuan, daripada Kajang. Jadi alhamdulillah, insya-Allah sama-sama kita besok pagi selepas habis tazkirah akan diadakan jamuan, sesi jamuan. Jadi kita makan sama-sama dan itulah peluang untuk kita mendekati pegawai yang semana pegawai tersebut adalah selaku bos kepada kami. Ya, bos. Jadi dialah apa-apa rujukan pentadbiran semua kita akan rujuk kepada bos kami untuk mengurus dengan baik pentadbiran sesebuah surau dan masjid.
Dan juga kuliah khas Mahal Hijrah Muslimat ya, disampaikan oleh Hajah Rosnah binti Yasis pada 7 Ogos. Hari-hari yang sama, Ahad. Ahad ni ya, tadi kuliah subuh Ustaz Ahmad Kamarul 7 hari bulan. Dan kuliah Mahal Hijrah Muslimat pada 7 hari bulan juga, tapi masa berbeza, pukul 8.30 pagi. Jadi tuan-tuan mohon sampaikan kepada isteri untuk sama-sama hadir ke kuliah khas Mahal Hijrah untuk Muslimat. Ya. Jadi itu sajalah. Terima kasih. Minta maaf lewat sedikit dah bunyi dah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib menyeru kepada sidang Jumaat sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan dan kesungguhan untuk melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi semua tegahannya
Semoga dengan itu kita tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang benar-benar beriman dan bertakwa. Muslimin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan nasihat, pesanan dan teguran adalah satu tuntutan Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Al-Dari radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa agama itu nasihat. Kita beruntung kerana tanggungjawab agama ini telah digalas sebaik mungkin oleh para muslih yang terdiri daripada kalangan anbiya dan mursalin. Mereka memberi komitmen yang tidak berbelah bagi dalam memandu umat berpaksikan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam menegaskan kepada kaumnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 62. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi wa ma la ta'lamun. Tugasku menyampaikan kepada kamu perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku, serta aku memberi nasihat kepada kamu, sedang aku mengetahui melalui wahyu dari Allah akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Manakala Nabi Hud pula menyatakan kepada kaum Ad dalam surah Al-A'raf ayat 68, Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Yang bermaksud, tugasku menyampaikan kepada kamu akan perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku dan aku adalah pemberi nasihat yang amanah bagi kamu. Petikan-petikan ayat tersebut menjelaskan hakikat bahawa nasihat adalah perkara yang merangkumi dua pendekatan dakwah yang saling bergandingan, iaitu seruan melaksanakan kemakrufan serta suruhan meninggalkan kemungkaran. Generasi terbaik Islam yang terdiri dalam kalangan para sahabat radhiyallahu anhum meletakkan kewajipan memberi nasihat sebagai tanggungjawab terpenting selepas solat dan zakat. Hadirin sekalian, dalam konteks Islam, nasihat adalah salah satu pendekatan dakwah yang ditegakkan untuk menjamin kualiti masyarakat yang sejahtera. Bermula dari pemimpin kepada rakyatnya, ketua keluarga kepada kaum kerabatnya, guru kepada anak didiknya, majikan kepada para pekerjanya, termasuklah khotib kepada para jemaahnya, di mana tanggungjawab memberi nasihat itu perlu dilaksanakan demi kemakmuran dan mengangkat martabat manusia. Kegemilangan Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku sehingga muncul suatu paradigma masyarakat baharu yang disebut khaira ummah, kerana kejayaan umat menjunjung tanggungjawab agama itu nasihat. Dengan berkesan, generasi sahabat tidak hanya muncul sebagai penyampai risalah yang jujur, tetapi juga pengikut ajaran yang taat. Mereka teguh dan patuh setiap pengajaran dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru sebagai seorang muslim yang mendambakan fasa kegemilangan Islam menyerlah kembali, mestilah meneladani sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menerima sebarang saranan atau nasihat baik, respons wajarnya ialah dihargai, dihayati, diambil berat dan disambut dengan jiwa yang terbuka. Pesanan Imam Al-Ghazali melalui di dalam kitabnya Ayyuhal Walad yang bermaksud, nasihat itu yang sukar adalah menerima kerana bagi yang mengikut hawa nafsu, maka nasihat terasa pahit. Sifat manusia yang suka merendah-rendahkan nilai nasihat berpunca dari sikap sombong dan angkuh. Akibatnya, nasihat walaupun berdiri di atas asas kebenaran, ukhuwah dan mahabbah, ia tidak dapat dilihat dari sudut yang positif. Kerana munculnya anggapan bahawa budaya berpesan-pesan dan tegur-menegur itu hanya mahu menunjukkan kelemahan atau menjatuhkan air muka seseorang.
Lebih malang lagi jika kesombongan itu dihamburkan dengan kata-kata seperti kubur masing-masing, jangan sibuk hal orang lain, cermin diri dulu sebelum beri nasihat, dan seumpamanya. Tabiat mencipta persepsi buruk terhadap orang yang beri nasihat ini tidak layak dicontohi. Allah Subhanahu wa taala menempelak sikap mempertikai nasihat yang baik sebagai perbuatan keji, seperti mana diperingkat dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadal kalami ila Allah ay yaqula ar-rajulu lir-rajul ittaqillah wa yaqul alaika binafsik." Yang bermaksud, sesungguhnya perkataan yang paling dibenci di sisi Allah ialah apabila seseorang menasihati saudaranya, bertakwalah kepada Allah, lalu perkataan itu dibalas, jagalah tepi kain sendiri. Riwayat Al-Baihaqi. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, sampaikanlah teguran dan nasihat secara berhikmah. Moga-moga komuniti masyarakat kita terus teguh dan istiqamah di dalam landasan syariat. Ambillah nilai pengajaran daripada nasihat yang disampaikan, sekalipun latar belakang pendidikan atau jawatannya lebih rendah daripada orang yang mendengarnya. Tiada istilah sempurna dalam diri manusia, kerana ketidaksempurnaan itu, maka kita dijadikan oleh Allah agar sentiasa ingat mengingati. Tegurlah dengan niat ikhlas untuk memperbetulkan kesilapan atau sekurang-kurangnya mengelak kesilapan yang sama berulang kali. Usaha kita hanya memilih individu tertentu sahaja untuk menasihati diri kita. Kerana itulah seburuk-buruk alasan yang pernah disuarakan oleh kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Furqan ayat 7. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا. Yang bermaksud, dan mereka pula berkata, mengapa Rasul ini makan, minum dan berjalan di pasar-pasar seperti manusia biasa yang lain? Sepatutnya diturunkan malaikat kepadanya, supaya malaikat itu turut memberi peringatan dan amaran bersama-sama dengannya sebagai saksi yang membenarkannya. Sesungguhnya nasihat menjadi amanah yang berat bagi para pendakwah, kerana ia bukan sekadar syiar agama yang wajib ditaati. Bahkan yang paling utama ialah mengamalkan apa yang disampaikan. Beruntunglah mereka yang sedia mendengar nasihat sebagai wahana pemangkin diri ke arah yang lebih baik. Boleh jadi satu teguran yang diterima itu bakal mengubah kehidupan kita di kemudian hari. Muslimin sekalian, mengakhiri khutbah ini, khatib menyeru sidang Jumaat sekalian untuk bersama-sama menghayati intipati khutbah yang telah disampaikan. Yang pertama, umat Islam hendaklah berlapang dada menerima teguran dan membuat kebaikan diri supaya mendatangkan kebaikan. Dan sebaliknya, bersikap tertutup dan taksub akan menyebabkan seseorang itu berterusan dalam kekurangan dan kelemahan. Yang kedua, tanggungjawab menyampaikan nasihat tentang sesuatu galakan atau larangan adalah tugas mulia warisan para Nabi dan Rasul. Yang ketiga, umat Islam perlu menghidupkan budaya tegur menegur dan nasihat menasihati dalam rangka membina masyarakat khairul ummah. Dan yang keempat, masyarakat Islam perlu menjadi pendengar yang baik serta bersikap terbuka menerima teguran dan nasihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah.
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya pada segi hukum agama. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah, petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang yang berakal sempurna. Az-Zumar 18. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا قربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj ibni Al-Marhum Sultan Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil awna wal hidayata wat taufiq was-sihhata was-salamata mink liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahi wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin wa ra'iyyat wal bilad
وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui perbadan wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor. Dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal, lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya dafi'al bala, idfa'anna hazal waba' wal bala'a wal marad wasyada'id wal mihan. Bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadirun wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izzukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wa yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa li dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. استووا اعتدلوا صفكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد حي على الصلاة. لا حول ولا حي قوة على الفلاح. لا حول ولا قد قوة. قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. وقام الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا لا الله. إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الواسطة والشرف والدرجة العالية الرافعة وصاقة. استووا عددوا صفوفكم فإن tasfiya sufu min tamami shalah. Lurus rapatkan shaf, penuhkan barisan hadapan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. أصلي فرض الجمعة إما بعد العيد. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله سبحان الله. إني وجهت وجه الذي فضل السماوات إن صلاتي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر في الليل. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سبحان ربنا وبحمده سبحان سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر في الليل.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نحن عبيدك يا الله وابن عبيدك يا رحمن، نواصينا في يدك ماد فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وذهاب همومنا، أن ترزقنا الصحة والسلام والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
يا حبيب الله يا رسول الله